Yang tak boleh nak tiru. Bunyi macam mana tak tahu. Ya, keledai ni dia bunyi ni memang bunyi pelik. Ya. Dan Allah sendiri sebut. Ya. Sebagaimana Allah jadikan rumah. Ya, rumah yang paling mulia ialah dipanggil Kaabah, Baitullahil Haram. Ya, tapi rumah yang paling lemah sekali ialah rumah sarang laba-laba. Ya. Jadi semua ni kalau kita tengok Allah dia jadikan makhluk dia, maka dia mulia mana-mana yang dia nak mulia, dan dihina siapa-siapa yang nak dihina oleh Allah, na'udzubillah. Ya, cuma kalau kita tengok Ramadan ni walaupun dia bulan mulia, ya, bulan berkat, bulan rahmat, bulan pengampunan, sebutlah macam-macam jenis kebaikan pada bulan Ramadan. Tetapi ya, dia macam pasar raya lah. Pasar raya dia buat iklan harga murah. Ya, barangan harga murah. Ya, katakanlah dia jual dengan harga ya, diskaun 70%. Ya, ada kedai diskaun 50%. Ya, kita lalu tengok, oi, ya, diskaun 50%. Ya, kita pergi ke depan lagi, jumpa lagi kedai diskaun 65%. Kita kata, oh ni lagi banyak. Pergi depan lagi ada kedai diskaun 70%. Ya, kita rasa, tadi 60, tadi 65, ini 70. Pergi depan lagi, jumpa lagi diskaun 80%. Ya, tapi ya, diskaun lah berapa banyak pun, kalau sekian kita tak berhenti beli, tak ada faedah. Ya, kita balik cerita, Allah kedai tadi diskaun 60%, kedai tu 70%, yang tu 80% diskaun. Tapi kita tak berhenti beli, tak ada apa-apa. Sama juga Ramadan bulan pengampunan. Tapi kalau kita tidak ambil kesempatan, tak minta ampun pada Allah, tidak bertaubat pada Allah Ta'ala, dosa ni semua orang manusia berdosa. Al-insan la yaqlu anil khata'i wal nisyan. Manusia tidak sunyi pada salah silap. Ya. Cuma salah silap tu sama ada sengaja ke tak sengaja ke, dosa kecil, dosa besar ke, lama ke. Jenis-jenis dosa ni dia ada beribu-ribu jenis dosa. Ya, manusia kata Nabi SAW tidak sunyi daripada salah silap. Ya, dan manusia makhluk yang banyak dosa pada Allah Ta'ala. Dan takdir Allah bulan Ramadan ni bulan pengampunan. Tapi kalau kita tak ambil kesempatan minta ampun pada Allah, bertaubat pada Allah Ta'ala, maka berlalu Ramadan tu tak ada manfaat. Sebagaimana kita sebut bulan ni bulan berkat, tapi kita tak dapat keberkatan. Bulan ni bulan rahmat, tapi kita tak dapat rahmat. Bulan kasih sayang, tapi kita tak dapat kasih sayang Allah. Jadi macam kita iklan lalu, kita tengok ada orang yang pasar raya ke, kedai ke, jual murah, tapi kita tidak berhenti, kita tak dapat manfaat. Ya, jadi oleh kerana itu, tidak ada satu bulan seumpam bulan yang Allah Ta'ala muliakan dengan Ramadan. Hingga setiap saat tu, ya, dipanggil kebaikan yang berganda, kebaikan di atas kebaikan. Ambil contoh ginilah, kita baca Quran. Baca Quran dalam keadaan tak ada wudu. Baca Quran dalam keadaan kita tak ada semayang. Ya, dapat pahala besar dah. Ya, kemudian kita baca Quran dalam keadaan kita ada wudu. Lagi besar pahala. Yang ketiga, baca Quran dalam keadaan kita ada wudu dengan tengok Quran. Lagi besar pahala. Ya, hafal lah. Tapi kalau tengok Quran tu dapat pahala lain. Ya. Kemudian kita baca Quran dalam keadaan kita berwudu, dalam keadaan kita tengok Quran pada bulan Ramadan, lagi banyak pahala. Ya, kita baca Quran pula dalam keadaan kita berwudu, kemudian kita bulan Ramadan kita semayang, baca dan semayang pula, lagi banyak pahala dia. Maka demikianlah pahala dia berganda. Sebab tu dalam bab kebaikan ini kita kadang-kadang kita banyak memikir orang dalam hidup ni. Ya, kita ni kadang-kadang kita banyak sangat fikir dengan orang lain. Ya, hatta kita dengan semayang pun ingat orang tu, ingat begini. Duk fikir manusia, tak fikir kita. Ya, kita sangat kurang fikir kita sendiri. Ya, kadang-kadang kita kena tukar cara berfikir kita ni supaya kurangkan tengok makhluk, banyakkan tengok diri sendiri. Ya, kadang-kadang kita terganggu dengan satu tulisan dalam Facebook, terganggu sebab orang semayang. Padahal seorang je tulis daripada berjuta ni. Ya, seorang je. Mungkin adalah 2-3 orang share. Ya, kadang-kadang ada orang yang kadang-kadang dia puji kita. Kita rasa bangga. Padahal yang puji itu mungkin 4-5 orang je. Daripada berjuta-juta orang lain. Kadang-kadang kita dipengaruhi oleh apa yang ada keliling kita. Banyak sangat kadang-kadang dengan sebab makhluk ni, kita kadang-kadang tak fikir kita. Ya, kadang-kadang terganggu semayang kita pun duk fikir orang manusia lain. Ya, hatta zikir kita apa pun
Kita duk mikir manusia, duk mikir orang tu, duk fikir benda-benda yang berlaku. Adapun kita dengan Allah Taala, sampai kadang-kadang semayang kita, ya, kita tahu nilai semayang kita, khusyuk sedang mana, ya, banyak mana, sejauh mana kita khusyuk betul-betul semayang, ya. Dan kadang-kadang kita, ya, tak sedar je, habis baca Fatihah pun tak sedar tu, ya, sekejap-kejap kita ingat, kemudian kita lalai balik dalam semayang. Sebab tu penting bila kita semayang ni, kita jaga semayang-semayang sunat, supaya semayang sunat tu dia boleh menampung kekurangan yang ada dalam semayang fardu. Ya, demikian juga berjemaah. Kita berjemaah dengan isteri, dengan anak, dengan keluarga, dengan kawan-kawan. Kita berjemaah ni, ya, kekurangan kita ditampung, saling tampung menampung satu sama lain. Jadi sahabat-sahabat sekalian, bila Allah Subhanahu Wa Taala jadikan bulan Ramadan, dan kita ni dia cepat masanya. Ya, hari ni dah 17 Ramadan. Ya, 17 Ramadan ni, ya, biasa orang sebut peristiwa berlaku nuzul Quran. Ya, tapi tak apalah, apa nak sebutnya ialah bagaimana kesempatan kita hidup atas muka bumi yang sementara ni. Ya, sementara ni sekejap je. Kadang bila kita renung diri kita ni, ya dah 60 tahun dah aku hidup ni. Ya, tak ada makhluk 60 tahun hidup tak berhenti. Cuba bayangkan kalau kereta tu start enjin 60 tahun tak berhenti, hancur kereta tu. Ya, tapi Tuhan buat jantung kita ni, darah kita ni sejak 60 tahun dulu tak pernah berhenti, hanya berhenti sekejap je. Ya, jam kita jalan terus. Ya, jadi sebab tu Allah Ta'ala jadikan kita 60 tahun hidup, 70 tahun. Lama 70 tahun ni. Pisang pun beberapa hari je. Ya. Pokok-pokok pun kayu. Jadi manusia ni demikian Allah Ta'ala buat. Cuma kita rasa sekejap je. 60 tahun dah rupanya. 70 tahun dah. 50 tahun dah. Tahun depan pencen dah rupanya. Ya. Jadi sebab tu kadang-kadang bila berlalu waktu ni, ya, waktu ni dia sangat bernilai. Allah bagi pada kita 3 waktu. Satu, masa yang dah lepas. Masa lepas ni tak boleh buat apa dah. Ya, menangis air mata darah pun tak akan balik semula dah. Ya, kadang-kadang memori kita ingat kawan-kawan kita yang kita rapat dengan kita. Ya, kita belajar sekali, sekolah sekali, main sekali. Ya, lalu kita pisah dengan dia, katalah 30 tahun kita pisah dengan dia. Tapi dalam memori kita, dalam kepala kita, duk ingat muka tu lagi. Ya, sebab gambar kita ambil 30 tahun dulu. Ya, gambar itulah dalam kepala kita. Dalam gambar itulah yang ada pada fikiran kita. Jadi, bila 30 tahun kemudian kita jumpa dia, ya, baru masuk gambar baru, filem baru. Ya, tapi macam mana kita nak ingatkan nostalgia? Kita cerita semula ke dia. Oh, dulu main sekali, sekolah gini. Kita ungkit balik. Bila kita ungkit balik tu, maka nostalgia lama tu kita akan ingat semula satu. Kalau yang kita ingat tu baik, maka dia mengulang-ulang pahala kita. Kalau yang kita ingat tu na'udzubillah dosa, maka dia mengulang-ulang tentang kesalahan maksiat yang kita buat. Ya, maka kan itu bila kita tengok berlalu waktu pada kita ni, ya, ada benda-benda yang kadang-kadang kita ingat, ya, menyebabkan kita dapat pahala. Ada benda yang kadang-kadang kita ingat, ya, kalau kita tak iring dengan minta ampun pada Allah, kita dapat dosa. Maka kan itu dalam dunia moden hari ni, teknologi yang serba canggih ni, ya, maka apa yang penting kepada kita ialah, ya, pengalaman hidup yang kita lalui ni, ya, sekiranya kita ingat balik, kita dah tak lewat apa. Sebab masa dah berlalu. Dah lepas dah. Sebab tu kalau nak tahu orang tu muda ke tua, ya, kalau kita borak dengan dia, kalau dia cerita benda-benda yang akan datang, cerita yang sekarang, cerita akan datang, tu tanda orang muda. Kalau kita jumpa seorang tu, dia cerita dulu pakcik ni, dulu, tu tanda tua lah tu. Ya. Kalau jumpa dia cerita dulu kampung ni banyak binatang, dulu kampung ni gini. Kalau cerita bab dulu tu, tu tanda orang tua lah tu. Ya, jadi orang muda ni dia jarang cerita yang dulu, cerita yang akan datang, cerita yang sedang berlaku. Ya. Sama juga Facebook ataupun WhatsApp kita. Ya, kadang-kadang kita buka WhatsApp kita, kalau orang muda-muda ni cerita macam-macam lah. Kadang-kadang orang tua-tua ni buka-buka Al-Fatihah. Ya kan? Yang pagi-pagi buka je Al-Fatihah. Scroll balik tengok siapalah pula meninggal. Ya. Duk petangkan Al-Fatihah. Ya. Jadi kalau Fatihah panjang tu, tanda Facebook tua lah tu. Tu tanda orang tua lah tu. Ya. Maknanya apa ya? Rakan-rakan kita ni dah ramai yang pergi. Saya ada seorang kawan semalam dia hantar gambar. Dia kawan kebetulan duduk di island. Ya. Dia bekerja sana. Ya.
Dia hantar mesej saya. Ya. Dia kata, Ustaz, ya, kawan-kawan Forum Perdana Awak Islam dulu satu tak ada. Sekarang ni tinggal Ustaz dua orang je lagi, kata dia. Ya. Dia kata saya dengan Dr. Hassan Ali. Ya, tinggal 2 orang lagi. Ya. Dan saya ingat balik almarhum Ustaz Hassan Din tak ada dah. Dr. Harun Din sendiri pun dah tak ada dah. Ya, ramai baru ni Al-Fadhil Ustaz kamu tak pergi. Begitulah dia akan pergi. Ya, sama ada sampai masa, ya, tiap-tiap hari, tiap-tiap saat ni, tiap-tiap minit ni ada orang mati. Ya, cuma kita tak mati lagi. Ya, tiap-tiap minit ada orang mati. Ya, jadi sebab tu bila kita ingat orang mati, ya, ataupun kita sampai tahap kawan-kawan sebaya dengan kita boleh bilang. Kalau kita ambil kertas, kita tulis. Ya, saya kata cuba, masa saya mengajar dulu lah, saya bagi suatu kertas, saya kata cuba kamu tulis, ya, 10 orang masa tu. Ya, 10 orang kawan-kawan yang kamu kenal dengan dia dah meninggal dunia. Dia tulis. Ya. Tulis kawan yang tua pada kita dah mati, boleh tulis. Yang muda pada kita dah mati, dah tulis. Ya. Tinggal kita lagi. Ya. Sampai masa masing-masing pergi. Sebab syarat nak bertemu Allah kena mati. Syarat masuk syurga kena mati. Ya. Sebab mati-mati ini proses yang kita semua akan lalui. Ya. Cuma yang penting ialah bagaimana kita, ya, masa-masa dah lepas ni, kita jadikan pengajaran supaya kita nak tengok ke depan. Yang kedua, masa akan datang. Besok, lusa, minggu depan, tahun depan, apa semua. Masa akan datang ni belum pasti. Belum tentu jadi masa kita. Boleh rancang lah. Ya, hari ni, nak gimana hari ni? Cadang pukul 10 nak pergi Jalan Tut. Cadang pukul 10 nak pergi Kuantan. Boleh rancang dalam kepala. Sampai ke sampai tidak, tak tahu. Dalam kepala kita hari Isnin gini, hari Isnin tarikh ni begini, nak buat begini. Boleh senarai. Tapi, masa yang ke depan ni bukan masa kita. Ya, masa ini masa yang Allah Ta'ala punya. Sempat ke tidak kita dengan waktu tu, maka tak tahu. Tetapi, benda yang dah disusun akan sampai. Contohnya, buka puasa pukul 7, ya, 16 minit. Buka puasa. Sempat ke tidak kita buka, tak tahu. Tapi, 7.16 ada tak? Ada. Cuma orang lain lah buka. Ya. Kita tak ada lah dah. Ya. Contoh. Ya. Ataupun, jadi waktu yang dah lepas tak boleh buat apa. Waktu yang akan datang belum tentu jadi hak kita. Waktu kita betul, waktu ni, sekarang. Jadi kalau nak buat apa-apa, kena buat waktu ni. Ya, umpama nak minta ampun pada Allah sekarang, nak bertaubat pada Allah sekarang, nak baca Quran sekarang, nak berzikir sekarang, nak derma sekarang. Ya, waktu kita masih ada ni, waktu ni kita boleh buat sesuatu. Maka kita buatlah. Cumanya rahmat Allah Taala, masya-Allah. Ya, rahmat Allah Taala. Dosa yang lama-lama boleh minta ampun sekarang. Nasib baik Tuhan kata dosa dulu je minta ampun. Lepas masa tu tak ada dah, tak boleh. Tak ada. Ya, dosa 60 tahun, 70 tahun, boleh lagi Allah Ta'ala buka pintu, kita minta ampun pada Allah. Yang kedua, kebaikan. Kebaikan yang kita nak buat ni, belum buat, nak buat. Ya, kita cadang, ambil duit buat dalam poket, niat nak sedekah. Ataupun, duk berazam, kalau boleh pencen nanti, cadang nak buat surau, cadang nak rumah, cadang. Pencen bila? Tahun depan. Pencen 2 tahun lagi. Ya. Kita niat nak buat baik kepada benda yang belum kita buat. Ya, baru niat baru. Niat nak buat baik, niat nak derma, niat nak sedekah, niat nak jumpa kawan, niat nak ziarah. Niat tu pun Tuhan beri pahala dah. Masya-Allah. Ya. Dan benda yang kita azam lalu kita buat digandakan pahala. Ya. Ini 3. Masa ada 3. Masa dah lepas. Ya, tak boleh buat apa-apa dah. Tetapi, masa dosa lepas, boleh minta ampun sampai hari ni. Ya. Yang kedua, masa akan datang. Belum tu jadi masa kita. Tapi, kita azam nak buat baik sekarang, diberi pahala dah oleh Allah Ta'ala. Walaupun baru niat baru. Ya, saya cadang dapat gaji ni nak derma. Dapat gaji ni nak bayar hutang. Dapat gaji ni nak sedekah. Niat baru. Diberi pahala dah oleh Allah Ta'ala. Ya. Yang ketiga, kalau buat sekarang, maknanya sekarang ni kita boleh buat, maka kita buat, maka digandakan pahala oleh Allah Ta'ala. Sebab tu ya, ada orang kadang-kadang hidup dia sekejap atas muka bumi, sekejap je. Ya. Tuhan bagi umur dia pendek, macam Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu.
Ya. Sa'ad bin Mu'adh ni dia meninggal dunia umur 37 tahun. Dia masuk Islam umur 31 tahun. Ya. Berarti 6 tahun dalam Islam. Ya, 6 tahun je. Ya. Tapi waktu dia meninggal dunia, bergegar arsy Allah Ta'ala, menangis para malaikat. 6 tahun dalam Islam. Ya, dah orang yang dapat jaminan Nabi SAW. 6 tahun dalam Islam. Ya. Jadi maknanya ada orang kadang-kadang dia hidup sekejap, tapi kebaikan dia tak putus-putus. Ya, pahala dia tak putus-putus. Kadang-kadang kita rasa, kita cemburu. Ada orang ni, dia tulis, saya cemburu betul dengan kematian tokoh-tokoh besar, orang meninggal hari Jumaat, orang meninggal hari Jumaat dan sebagainya. Ya, baguslah kita niat untuk Allah Ta'ala mati kita pada hari mulia, tu bagus. Tetapi yang kita lebih kena cemburu, apa yang ditinggal tu. Sebab hari mati bukan kita tentu, tak boleh buat apa-apa. Saat mati bukan kita yang tentu. Tuan-tuan tak perlu cemburu dengan saat kematian, sebab hari mati itu Allah tentu. Tapi kita cemburu dengan apa yang amalan dia waktu dia hidup tu. Dia dah mati tu, oh masjid ni dia buat, surau ni dia sederma, orang ni dia sedekah. Ya. Kita yang boleh menulis, kita tengok. Ambil contoh mudah lah, Imam Ghazali. Berapa puluh buah kitab dia. Ya. Kita tak boleh menulis, tak apa. Ya. Tapi saya sebutnya, berapa juta orang baca. Quran ni, Quran. Yang kita baca Quran ni. Ya. Quran dulu asal tak ada baris. Sebab Quran ni wahyu Allah secara lisan. Jibril baca. Bukan Jibril tulis. Jibril mari baca ke Nabi. Ya. Maka Nabi SAW ikut bacaan Jibril. Ya. Jadi dia baca. Ya. Quran ni barang dia baca. Jibril baca pada Nabi, kemudian Nabi baca para sahabat. Maka sahabat-sahabat pun hafal. Ya. Nabi hafal, sahabat-sahabat pun hafal. Tulisan kemudian. Ya. Lepas tu barulah sahabat-sahabat yang boleh menulis ni tulis sikit. Tulisnya tulisan mula-mula. Ya. Tak ada titik, tak ada baris, tak ada tanda ayat, tak ada. Ya. Kemudian baru sampai Sayyidina Osman bin Affan baru disusun. Ya, susun tu pun tak ada baris. Ya. Baris Quran ni kemudian di zaman dikatakan di zaman Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Dia berbaris Quran, mengarahkan supaya Quran diberbaris. Ya, sebelum tu ya, boleh jadi orang Arab boleh baca dah. Tak ada baris pun boleh baca. Ya. Tapi orang ajam, orang luar macam kita ni, kalau tak berbaris tak boleh baca. Nak pukul kok mana tak tahu. Ya. Jadi berbaris Quran. Diarahkan supaya letakkan baris Al-Quran. Supaya orang yang bukan Arab, yang tidak fasih ni, boleh baca Quran. Ya. Maka diarahkan dia berbaris. Masya Allah. Ya. Banyak mana pahala dia tu. Ya. Berapa juta orang baca Quran. Berapa bilion kali orang baca Quran. Setiap kali orang baca Quran, maka kita boleh bacakan nada baris. Ya, banyak mana pahala orang macam ni. Ya, almarhum Tok Guni Aziz sering kali sebut, dia kata, ya, kita buat kebaikan. Ya, dia buat contoh macam masa tahun 1990. Bila kita boleh ambil alih Kelantan, ya, nak tukar sistem. Sikit ubah sistem. Banyak mana pahala masing-masing pakat tengok di akhirat. Itu saya nak sebut bagaimana hidup kita ni tak usah kita tak usah rasa duka cita dengan yang kita tak boleh buat. Ya, jangan sedih dengan yang kita boleh buat. Ya, Allah dia terhenti baca Quran, saya tak reti. Sedih duka cita kita tak reti baca Quran. Ya, kita tengok orang derma. Allah sedapnya dia ada duit, sedekah sana, sedekah sini, buat masjid sana buat. Jangan sedih dengan apa yang kita tak boleh buat. Ya, sebab yang menentukan hidup ni kaya, miskin, rupa, parah ni Allah. Ya, tetapi setiap manusia Tuhan buat dah, setiap manusia dia ada kelebihan dia. Semua manusia ada kelebihan masing-masing. Ya, cuma kita sedar ke tak sedar kelebihan kita. Ada orang kadang-kadang Tuhan buat ada kelebihan dia, tapi dia tak sedar kelebihan dia. Akhirnya kelebihan yang ada pada dia tu hilang begitu ya. Ya. Dan kalau kita sedar kelebihan kita, kita guna yang kita ada tu. Apa yang kita boleh, guna yang kita boleh tu. Ya, jangan duka cita apa yang kita boleh buat. Ya. Ya, sebab berjuta lagi yang Tuhan bagi pada kita yang kita boleh buat. Maka kita buat apa yang kita boleh.
Ya, hatta ada orang kadang-kadang sahabat Nabi sendiri pun tak ramai sahabat yang hafal Quran. Tak ramai sahabat yang boleh baca, boleh menulis. Tak ramai sahabat yang boleh kaya, boleh derma, boleh sedekah. Ada yang sahabat tu miskin. Miskin je. Ya, susah je. Tetapi mereka ni buat apa yang dia boleh buat. Hatta ada bila seorang petani tanam, ya, dia pahala ni bukan sedikit, bukan duduk masjid. Dua masjid lagi besar pahala daripada masjid. Masjid ni sikit je. Kita duduk masjid, paling lama sejam. Luar masjid berapa puluh jam. Jadi, kita dapat pahala banyak di luar masjid tu. Ya, yang kita buat kebaikan-kebaikan. Jadi, oleh kerana itu, ya, nak simpulkan bahawa Allah Ta'ala jadikan kita manusia, ya, dan Allah Ta'ala jadi beri kelebihan pada kita manusia. Allah jadikan hari, Allah bagi kelebihan pada hari tentu. Allah jadikan bumi, ada tempat Allah mulia, ada tempat yang subur, ada tempat yang tak subur. Baik, di antara manusia ni yang paling mulia si Allah Subhanahu Wa Taala ialah para rasul-rasul. Ya, atas sekali para rasul-rasul. Bawah sikit para nabi-nabi. Ya, bawah sikit para siddiqin. Ya, bawah sikit para awliya. Ya, bawah sikit para salihin. Bawah sikit para orang mukmin. Bawah lagi pada orang muslim. Ya, kita ni orang Islam. Boleh naik di kalangan kita ada orang mukmin, ada orang salihin, ada orang muttaqin. Ya, tak apalah makam-makam tu kalau kita duk bahas makam tak ada faedah, melainkan kita meningkatkan amal kita masing-masing. Ya, yang akhir, yang kedua, yang kesimpulan ialah Allah jadikan waktu tiga. Satu, masa yang kita dah lepas, ya, memang tak boleh buat apa-apa, tetapi dosa lepas boleh minta ampun sekarang. Ya, kesilapan lepas boleh betul sekarang. Ya, dulu saya buat silap dulu, semayang tak betul, betul sekarang. Ya, dulu puasa menipu. Ya, orang tua-tua kata kalau mandi sungai ni, masa kecil-kecil dulu, dia kata kalau kita mandi sungai, kita minum air bawah dekat pasir tu tak batal puasa. Ya. Sungai dulu dia dalam, ya, memang budak-budak tak apa. Ya. Jadi kadang-kadang kita puasa dulu puasa tak betul, masuk bilik air minum air. Ya, sambil mandi sambil minum air. Kadang-kadang banyak minum air pada mandi. Ya, jadi yang dah lepas tu tak apalah. Dosa kita minta ampun, silap kita betul. Yang kedua, masa kita kasat nak buat benda baik. Niat nak buat benda baik. Ya, niat. Ya. Saya duduk hari ni duduk cadang. Duduk ingat pagi semalam lagi. Duduk fikir ramai sahabat-sahabat kita ni yang stroke. Orang tua-tua yang uzur yang kena stroke. Ya, duduk cadang hari ni ya, nak kita beli barang sikit, kita pergi ziarah orang yang kena stroke. Ya, zaman musim PKP ni tak boleh ramai-ramai lah, seorang dua pergi. Ya, kita pergi sampai sekadar sampaikan sumbangan, doa ke dia. Ya, ramai kawan-kawan kita yang kena stroke ni saya duk ingat. Ya, banyak. Ya. Jadi ya, mungkin waktu-waktu begini ni kita pergi ziarah dia sekejap, walaupun tak boleh lama jumpa mata, dalam keadaan yang kita jaga. Ya, musim-musim ni kita kena jaga peraturan yang ada. Tapi boleh tak kita tolong dia? Boleh. Boleh tak kita bantu dia? Boleh. Maka kita buat apa yang boleh. Ya, dan apa yang ada hari ini mudah-mudahan jadi kebaikan untuk kita bersama. Ya, dan kebaikan itu dapat kita beramal dan kita berkongsi dengan kawan-kawan kita, mudah-mudahan sekadar untuk menambahkan gairah kita untuk sama-sama beramal. Wallahu alam. Semoga Allah berkati pagi ini, ya, dalam suasana kita masih lagi terpaksa berada di rumah masing-masing, ya, dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah pelihara keluarga kita. Wallahu a'lam. Aqul qawli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.